Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi pada hari ini. Insya-Allah mengambil pengisian sementara belum lagi dapat kelas biasa. Insya-Allah bila kelas biasa kita nanti kita akan ambil tajuk usul tafsir. Yang kena ulang banyak kali kena maklumkan. Dan sekarang ni kita ambil tajuk yang terbaru itu kita ambil dalam 3 kali dah, kali ketiga insya-Allah. Itu berkenaan dengan tajuk ciri-ciri ajaran sesat dan juga ketaksuban pengikutnya. So jadi dalam perbincangan kita yang lalu kita terangkan 6 sifat atau karakter yang ada pada pengikut ajaran sesat ni yang kita boleh kenal. Kita kenal dengan pertama, kita kata sikap mereka yang menolak atau berani menolak nas dengan terang-terangan. Bahkan kalau Quran sekalipun dia akan tolak. Dia tak kisah masalah apa. Sebab bagi mereka, akal mereka ni mengatasi segala-galanya atau rasa. Dia kadang dua benda saya perhatikan. Kadang-kadang dia pakai akal, kadang-kadang dia pakai rasa. Apa rasa jiwa dia, dia rasa macam seronok dan sedap, itu dia akan pakai. Walaupun apa ke depan dia pun dia akan kata. Macam orang Arab kata, ada pepatah orang Arab, dia kata anzah wa intarat. Orang macam ni, kalau kita hujah dengan dia tak guna. Sebab dia akan kata, kambing sekalipun terbang. Kita tunjuk dah kambing, ini burung ni. Dia kata kambing walaupun terbang. Walau terbang pun ia tetap kambing. Anzah wa intarat. Ni kat Yaman dia ada istilah. Kalau jumpa orang degil, kena kepala, bila kita hujah dia kalah tapi dia degil juga, dan orang akan isyarat, this guy, ni orang ni, dia ni anzah wa intarat. Dia kambing, walau dia akan cakap kambing walaupun benda terbang atas depan mata dia. Walau terbang pun dia akan cakap kambing. Maksud saya pening kepala tujuan kita. Atas kita belajar, kita kenal. So pertama kita kata itu sikap mereka ni adalah berani menolak nas dengan terang-terangan. Kedua, kita kata mereka ni percaya Quran tak percaya sunnah. Walaupun sebenarnya bila kita baca dalam Quran sendiri, suruh kita percaya sunnah. Beriman dengan sunnah. Quran sendiri suruh kita beriman sunnah. Tapi diorang gagallah kita terangkan itu. Alhamdulillah, siapa tak tengok balik itu. Kemudian yang ketiga, sikap mereka adalah mereka akan beriman dengan sebahagian kitab, kufur sebahagian kitab. Maksudnya sebahagian nas diambil, sebahagian nas ditinggalkan. Bahkan kadang-kadang dalam hadis yang sama,
hadis dan tajuk yang sama, dia tinggalkan. Ayat Quran yang sama pun dia tinggalkan. Dia ambil separuh, tinggal separuh. Dia ambil separuh, tinggal separuh. Ini sikap yang kita sebut itu. Kadang-kadang dalam bentuk ni macam orang Khawarij. Geng-geng apa? Murji'ah. Ini kumpulan yang jelas lah buat. Okey. Ataupun saya kata Hizbut Tahrir betul. Tapi Hizbut Tahrir saya sebut masalah kes apa? Surut Nas. Okey. Keempat, mereka bohong atas nama Rasulullah. Atau tak ambil berat tentang penyemakan sunnah. Ni buatan Rasulullah tu suka hati je. Syiah di antara paling kuat. Tapi kalau yang second kita dapat lihat golongan Sufi. Yang suka apa? Kononnya nak bersihkan hati. Tak kisah Nabi sabda ke tak sabda. Asal pengertian rasa seronok, pakai. Ni yang keempat. Yang kelima, yang kita ambil tu adalah menyembunyikan nas. Ni yang saya kata disuruh nas. Nas bila tak kena dengan apa dia nak, dia sembunyi sorokkan. Dia tak bagi benda tu dinyatakan. Bukan saya kata tu macam kes yang apa, kumpulan Hizbut Tahrir. Dia baca hadis tu separuh dia tinggal dia suruh. Dia tak nak baca semua. Kalau baca semua kisah tentang azab kubur, Nabi terangkan tu dah jelas. Tapi oleh kerana mereka nak beriman atau nak isytiharkan apa Taqiyuddin Nabhani cakap tu betul, diorang ambil separuh je nas tu, dia cerita separuh, tinggal separuh. Separuh dia tak cerita. Dia ambil separuh hadis, tinggal separuh hadis. Macam juga geng-geng yang apa, kata Allah ada tambah bertempat dan sebagainya kan, kumpulan tu. Bila baca hadis Nabi, yang dapat kan Allah walam yakun syai'a wa kana arsyu 'alal ma', dia tinggalkan wa kana arsyu 'alal ma', ditinggalkan. Disuruh. Ataupun kumpulan lain macam kes apa? Kes yang apa, yang apa, kumpulan yang konon jaga hati tak nak amal. Amal tak penting, hati jaga. So kumpulan apa sama juga. Dia baca hadis, dia kata Nabi SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah tak nak pandang pada rupa kamu dan juga tubuh badan kamu. Walakin yanzuru ila ma fi qulubikum. Dia tak nak pandang pada apa dalam hati kamu. Tapi dia tinggalkan wa amalikum. Amalan dia tinggal. Hadis sudah datang semua riwayat ada wa ila qulubikum wa amalikum. Allah tak akan pandang pada kalbu kamu dan amalan kamu. Terang-terangan datang tapi dia buang. Tak nak ceritakan. Sebab kalau cerita dia akan gagal lah. Kalau cerita dia gagal lah suruh. Okey. Suruh nas tu yang kelima. Yang keenam, melewengkan nas. Selewengkan nas ni kita kata ada 3 bentuk diselewengkan. So daripada A, dia buang kalimah. Lafaz tu dia terbalikkan, dia buang. Dia kekalkan lafaz. Dia buang lafaz. Kita macam geng Mu'tazilah cuba untuk buang lafaz macam wa kallamallahu Musa, dia tukar kepada wa kallamallaha Musa. Kalimah Allah tu dia bagi ke atas supaya jadikan dia maf'ulun bih, bukan fa'il. Tujuan dia supaya nak nafikan Allah berkata-kata. So dia nak buanglah kalimah tadi. Atas dasar tak kena dengan kehendak diorang. Wa kallamallahu Musa taklima, dia nak bertukar kalimah. Kadang-kadang diorang selewengkan dengan cara dia kekalkan lafaz tapi larikan maksud. Contoh macam istawa jadi istaula. Istawa, Ar-Rahman al-Arsh istawa, dia tukar jadi istaula. Itu semua tu termasuk di antara penyelewengan nas tapi tukar maksud. Kekal lafaz tapi alih maksud. Pada yang ketiga, bentuk yang kita kata apa, diorang letak dalil bukan tempatnya pada tempat lain. Contoh macam dalil kisah yang apa Ja'far bin Abi Talib terlompat-lompat depan Nabi kerana walaupun hadis tak sahih, terlompat-lompat depan Nabi sebab Nabi kata anta minni wa ana minka. Engkau dari aku dari engkau. Rupa engkau macam aku macam engkau. Dia baca dalil tersebut. Dia baca dalil tersebut tapi diorang letakkan kisah tadi kepada konon kalau macam ni boleh, maka zikir menari pun tak apa. Ataupun macam kisah apa, orang Habasyah menari dalam masjid, dalam Musnad Ahmad. Tapi bila dalam Sahih Muslim, bila Aisyah terangkan hadis tersebut, Imam Nawawi terangkan. Dia kata, diorang bukan menari, tapi melompat-lompat, menerkam-menerkam macam menari. Melompat dengan lembing dan perisai. Sebab tu kenapa Imam Bukhari ambil hadis tentang Habasyah menari tu, bila diletakkan balik, cerita tersebut, diorang letakkan kepada tajuk tentang keharusan untuk dibenarkan orang tu main lembing dan perisai dalam masjid. Maka Ibn Hajar kata, apa-apa yang batu pada kekuatan atau jihad, maka tak mengapa. Itu, diorang faham. Yang geng yang kurang faham ni, tak faham bahasa ni, dia baca hadis tersebut, kisah tersebut, dia letak tempat lain. Atau contoh macam kes hadis Nabi tentang Nabi SAW datang Madinah, kisah tak sahih jugalah. Datang Madinah, orang Arab bernasyid. Diorang pun berqasidah. Dia jadikan kisah berlainan tapi tempat lain. So itu kita dah bincangkan, Alhamdulillah, 6 tajuk tanda-tanda kumpulan ajaran sesat ni. So kita sambung lagi insya-Allah. Okey, sifat yang sampai ke-6. Sekarang yang ke-7. Okey, yang ke-7.
Yang ketujuh, pendalilan mereka dengan nas untuk sokongan bukan sandaran. Bila orang-orang yang sesat ni, kita nak faham dia sesat ke tidak, tengok cara dia ambil dalil. Sebab kita, macam contoh macam kita bila kita solat ke, kita angkat jari ketika tasyahud. Sebab Nabi tunjuk, kita beramal sebab Nabi tunjuk. Nabi bagi tahu macam ni, Nabi tunjuk macam ni, kita buat. So kita beramal, kenapa? Sandar kepada dalil. Mana kita buat amal tu sebab dalil tu datang dan kita buat. Tangan kita duduk mana, kakinya mana, kita angkat tangan ke ni. Ni semua dalil ni. Kita lafazkan amin. Bahkan bacaan kita kan, bacaan solat tadi, perlahan-perlahan macam mana Nabi buat. Kita kata semua benda tersebut ketika rukuk, ketika i'tidal, ketika sujud sebagainya, semua movement kita, pergerakan kita, perbuatan kita dalam solat bersandar kepada dalil. Kita buat sebab bersandar pada dalil. Pakai contoh macam makan tangan kanan, langkah kaki kiri, kaki kanan pada tempat yang elok, tempat kaki kiri pada tangsur tandas. Semua benda tu ada kaitan dengan dalil. So kita beramal basically bermula dengan dalil. Kerana dalil Nabi datangkan, beri kepada kita dan kita beramal macam tu. Okey. Orang sesat, dia terbalik. Terbalik dia adalah, diorang biasanya buat amal dulu. Buat amal dulu, kemudian cari dalil. Contoh macam kalau kita dengar geng-geng apa, yang sokong apa zikir hu. Contoh atau zikir Allah sahaja. Ikut kepada dalil, contoh kalau kita nak beramal dengan berzikir kan. Hadis Nabi tunjuk pada kita, Nabi SAW bila suruh berzikir, macam Allah kata dalam surah Al-Ahzab. Allah kata ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, berzikirlah kamu mengingat Allah Taala dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Nanti bertasbihlah bukuran pada awal bersabihlah, sucikan Allah Taala pada awal pagi juga awal malam. Okey, hadis Al-Quran surah Ahzab tu jelas. Tapi yang tunjuk pada kita cara berzikir dengan Allah Taala tu adalah Nabi. Nabi terangkan. Dan bila kita tengok dalam hadis Nabi SAW, kesemua zikir Nabi sebut ketika ingat Allah Taala, lafaz-lafaznya adalah dalam bentuk apa? Zikir yang komplit. Komplit Maksud dia macam lafaz yang bagi jumlah mufidah. Dalam bahasa Arab, ada jumlah yang berfaedah, jumlah tak berfaedah. Jumlah berfaedah ni maksud dia ada pengertian. Contoh macam saya kata, al-baitu kabirun. Rumah itu besar. Kalau saya sebut al-baitu sahaja, kalimah tersebut tidak berfaedah. Orang kata al-baitu. Saya kata al-baitu. Apa? Al-baitu. Ia tak memberi kesan. Tak memberi manfaat. Tak ada kita kata rosak ke, tidak baik ke, cantik ke, apa. Al-baitu. Itu lafaz yang tidak beri faedah. Sedangkan Nabi SAW bila ajar kita macam berzikir, dia sebut Allahu Akbar. Allah yang terbesar. Allah Maha Besar. Allah yang lebih besar. Kan? Alhamdulillah segala puji milik Allah. Kan? Subhanallah, Maha Suci Allah. Semua lafaz-lafaz yang datang, semua datang dengan lafaz yang komplit. Okay, geng-geng sesat ni, diorang dengar guru diorang ajar zikir yang panggil apa? Special. Yang Nabi ajar tak special. Guru dia ajar special. So dia letakkan guru zikir Allah sahaja. Macam dia kata macam ni. Tapi geng-geng apa? Geng-geng nasyid tu Allah. Malana maula siwa Allah. Kan dia sebut Allah tu kan. Nabi tak pernah ajar macam tu. Kalau kita tengok geng-geng sesat macam tarikat, dia akan amalkan Allah kan. Ada yang macam tu macam tarik dari pusat bawa ke kepala. Macam tuan-tuan tengok orang goyang kepala tu kan bila apa? Zikir yang apa? Yang dia buat la ilallah tu kan. La ilaha illallah, dia goyang tu sebab tarik dari pusat bawa ke kepala dahi, letak ke bahu, pukul jantung. Jadi la ilaha illallah. Kononnya lafaz tu ada bentuk lam terbalik. Ada lam terbalik dia kata. So kalau kita perhatikan benda macam ni, ini yang masalah dia. Diorang buat amalan. Kemudian dia tanya kenapa. Dia tak tahu, dia pun reka. Macam kes adalah macam kes apa, zikir Allah tu kan. Yang Nabi kata, diorang pakai, dia kata dalam hadis Nabi sebut, takkan berlaku kiamat selagi disebut Allah. Selagi disebut Allah. Nabi kata berkenaan dengan suasana yang akan berlaku. Maksud dia, bila Allah tak diingati lagi, ketika itulah berlakunya kiamat. Kiamat berlaku bila Allah tak disebut lagi.
Tidak ada lagi Allah Ta'ala diingati. Sebab memang kiamat hanya berlaku pada kaum yang mengawan. Macam Nabi kata, macam keldai tepi jalan. Mengawan macam mengawan keldai. So kaum yang macam ni yang kita kata akan berlaku pada kiamat. So lafaz Nabi tu kita gandingkan. Kita faham lah maksud dia. Allah tak diingati dah. Di ketika itulah berlakunya kiamat. Dan maka orang beriman akan dimatikan dengan angin yang datang daripada Yaman atau daripada Syam. Yang mana kalau orang dalam hati dia sebesar zarah, sebesar kat biji gandum, sebesar apa? Separuh biji gandum, iman akan mati dengan angin yang melintas tersebut. Sebab tu kenapa kita jaga iman kita sepanjang waktu. Bukan sibuk konspirasi. Tak jadi ngok-ngek kan. Baru saya kata apa, ada orang kata sibuk apa, makan TF, transfer factor. Benda tu tak terbukti pun. Kenapa ngok-ngek sangat? Benda macam tu percaya kenapa? Yang bawa TF tu bukannya Imam Ahmad bin Hanbal. Bukan Ibn Taymiyah pun. Bukan ulama salaf yang ajar kita TF tu. Orang kafir. Dia jadikan hujah kepada sunnah. Sunnah apa bendanya? Saya tak faham betul. Yang marah kan kata marah. Tapi kadang dah tua-tua pun tak gerti-gerti. Kena kelentong. Orang menyaga barang, jual barang macam apa, bergelang magnet lah. Bergedang magnet. Atau apa, medallion. Saya ingat sekali dulu waktu adik ipar saya apa, dia punya konvo dekat UTP apa, Unipad, Universiti Petronas. Dia orang buat pameran lah kat luar tu. Lepas tu dia pakai medal. Dia kata boleh test bang. Dalam gambar tu tunjuk orang pakai baju tomoy, apa pakai keluar tomoy sebagainya, buat macam tu. Saya ingat kan, saya kata boleh tumbuk ke? Dia kata bukan bang. Boleh panjat. Dia kata buat apa nak panjat? Panjat dia boleh, maksud kita panjat dia nak tunjuk dia kuat. Kalau betul kuat tumbuk lah kata. Ini contoh kan. Dia kadang-kadang benda macam tu percaya. Pelik betul. Ala kuliah patah balik pada tanya ni kan. Kita kata macam Nabi kata tidak akan berlaku kiamat selagi disebut Allah Allah. Itu bukan galakan untuk zikir Allah Allah. Sebab kita ada panduan Nabi. Berzikir cara Nabi. Apa lagi kalau Allah tu dipotong jadi hu je. So diorang kumpulan ni dia akan reka lah cari dalil mana yang sokong perangai diorang. Apa yang berkaitan. Macam sekarang ni hari ni kan. Hari ni tajuk malam tahun baru. Yang semua orang kecoh berkenaan dengan doa awal tahun akhir tahun. Awal tahun akhir tahun dalam Islam ni tahun 17 Hijrah. Zaman Omar baru ditentukan. Berkali-kali dengan terang kan. Orang sibuk nak pergi sambut kenapa? Bahkan tak ada kaitan tutup amal. Kita ada amal-amal kebajikan kita ada 3 fasa. Kita ada harian. Harian maksud dia pagi ketika subuh dan juga ketika asar. Malaikat turun naik. Salin tukar shift. Kemudian kita ada Isnin dan Khamis. Isnin dan Khamis pun macam tu, mingguan kita punya amal. Kemudian kita ada yang datang untuk setahun sekali, iaitu bulan Syakban. Tak ditentukan hari apa sebab Nabi puasa random. Jadi kita dah ada yang itu, kenapa kita nak tambah lagi? Yang harian tak jaga. Kan malam ni sibuklah baca Yasin dan sebagainya kan. Lepas tu kejap lagi malam kan lepas Isyak kan, nanti ketika subuh besok buat bukan-bukan. Ataupun asar besok dah mengarut dah. Jadi basically benda tu mengarut je. Tak ada kaitan pun dengan amalan. Tapi kumpulan dia akan cari dalil lah. Okay, dia cari dalil untuk sokong perangai dia. Dia cari dalil untuk sokong perangai. Bukan dia bina dalil tu di atas amal. Kalau kita tak macam ni, kena Nabi amal, tak. Tapi untuk sokong perangai dia, dia buat. Contoh macam geng-geng yang suka buat bid'ah. Dia kata, tengok ada para sahabat yang bangkit daripada rukuk, sahabat tersebut kata, Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Lepas tu Nabi lepas solat, Nabi berkata, siapa cakap kalimah tadi? Dia diam. Lepas tu siapa cakap kalimah tadi? Dia kata, aku. Nabi kata, aku lihat 12 malaikat. Riwayat lain dia kata berapa malaikat cuba menyalin amal kata-kata tersebut. So dia kata, tengok, lelaki tu buat benda Nabi tak ajar. Padahal sebenarnya lafaz Rabbana lakal hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih itu lafaz yang Nabi sebut. Nabi yang ajar lafaz tu. Kalau lepas hidangan diangkat daripada Nabi akan baca lafaz tersebut. Dengan sambungan belakang dia lagi. So, maksud dia kalau sahabat tu tersasul, dan memang kita baca, dalil tu sahabat tu tersasul. Dia tersasul sebab dia datang tergopoh-gapah masuk soft, nafas sangkut. Bangkit daripada rukuk, baru nafas terlepas. Maka dia pun katalah, Allahumma rabbana lakal hamd hamdan kathiran tayyiban kafi. Bahkan dia sebut kuat, bukan perlahan. Satu masjid dengar. Anas bin Malik perawi hadis sebut dengar daripada depan. Dia baca kat belakang,
Dia punya sebutan tu punya kuat. Satu masjid dengar. Tapi orang-orang kita ni dia salah faham. Dia baca dia nak buat perangai, nak buat bid'ah. Dia tengok sahabat ni buat benda bid'ah. Nabi tak ajar. Siapa cakap? Dia tersasul. Dan tersasul dia tadi tu Nabi clarification Nabi jadikan dia syariat. Bukannya sebab dia boleh reka apa suka hati dia nak buat. Tapi banyak orang zaman kita sekarang ni kat sini panggil. Dia cari dalil tu bukan sebab nak beramal. Tapi nak apa? Sokong perangai dia yang dia buat. Ini memang kita kata memang jelas lah. Banyak kita lihat. Okay? Banyak kita lihat perkara macam ni. Okay. Okay. Itu kita sebut. Kemudian. Ketujuh. Okay, dalil ketujuh atau cara ketujuh kita kenal orang-orang ahli bid'ah ni adalah ataupun orang sesat ni menolak hadis ahad. Kalau ada orang katakan ada orang ulama buat benda ni. Contoh dia kata Imam Juwaini ke Imam Ghazali ke ulama-ulama ahli kalam yang terlibat dengan perbuatan menolak hadis yang ahad. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, imam mazhab Syafi'i. Dia dalam kitab Ar-Risalah dia tegakkan hujah berkenaan dengan tidak betulnya perbuatan menolak hadis ahad. Hadis ahad ni hadis yang perawi dia tak mutawatir. Mana perawi dia bukannya lebih 10 orang setiap level. Maksudnya sahabat Nabi mungkin seorang, mungkin 2, mungkin 3, tapi sampai kurang 10 Mungkin 7, mungkin 6. Lepas tu perawi bawah tu mungkin macam tu juga jumlah dia. So selagi tak sampai level 10 ke atas, diorang kata hadis tu ahad. Hadis ahad dia 3 level lah. Dia 3. Satu yang dipanggil sebagai gharib. Gharib ni jalan periwayatan dia satu je. Satu sahabat, satu tabi'in, tabi'in sampai kepada pencatat hadis. Imam Bukhari dan sebagainya. So semua satu. Macam hadis innamal a'malu binniyat. Hadis tu yang cerita Umar seorang. Orang lain tak cerita. Kemudian yang riwayat daripada Umar pun seorang. Kemudian yang bawa daripada itu pun seorang. Jadi riwayat tu dipanggil hadis itu gharib. Periwayatan dia adalah satu orang je. Kalau 2 orang sahabat, 2 orang tabi'in seterusnya dipanggil sebagai aziz. Kalau dia kata ramai lebih daripada 2 orang, 3 sampai 9, dipanggil masyhur. Masyhur. So basically kalau kita faham macam ni, hadis tu tak pernah masalah penolakan. Tapi di sisi ahli kalam, geng-geng yang suka ikut Aristotle punya fahaman, dia tolak hadis ahad dalam masalah akidah. Alasan dia kata hadis ni tak sampai tahap mutawatir untuk dijadikan hukum bagi mengeluarkan iman dan kufur. Dia kata. Jelas sekali diorang tolak, diorang reject. Sedangkan kalau kita Imam Syafi'i sendiri dalam kitab dia, kitab Ar-Risalah dia, antara perkara utama yang menyebabkan dia karang kitab Ar-Risalah tu dan dia berhujah dengan geng Mu'tazilah macam Bishr al-Muraisi yang sesat Imam Syafi'i hujah dia sampai dia lari. Dia takut dengan Imam Syafi'i. Dia pesan pada anak murid dia jangan debat dengan Imam Syafi'i. Bishr al-Muraisi. So bila Imam Syafi'i rahimahullah dia punya antara benda dia nampak. Lepas tu bila dikarang kitab Risalah tu, dia tekankan berkenaan tajuk hadis ahad. Menjadi hujah pada semua akidah atau ibadah. Macam kita ada macam kes niat. Okay, niat menjadi syarat atau rukun untuk ibadat. Tanpa niat, ibadat kita batal. Basic kita pegang tu adalah hadis Umar tu. Hadis innamal a'malu binniyat tu, hadis itulah menjadi ukuran dia. Tapi kita sahkan batal amal. Tapi bina akidah tak boleh. Nampak tak gila? Tapi kumpulan yang sesat ni dia akan main macam tu lah. Dia tak nak. Mereka sebenarnya pada hukum asalnya kumpulan ni Khawarij lah mula sekali. So bagi dia Quran yang mutawatir, yang hadis Nabi tu seorang cerita, dia tak percaya. Kemudian Mu'tazilah kan, dicurigai sabit kononnya. Mereka kata hadis ni dicurigai sabit. Sedangkan kalau dia kata semua para ulama, para sahabat Nabi SAW, Nabi sendiri SAW hantar para sahabat mengajarkan agama, bukannya 10 orang satu kampung. Nabi hantar seorang. Nabi hantar ke sini seorang. Nabi hantar ke sini seorang. Nabi sendiri adalah seorang. Malaikat datang jumpa Nabi pun satu je. Jibril. Yang bawa wahyu adalah Jibril saja. So basically kalau ada orang punya idea, ini kalau kita nak baca lebih lanjut, boleh buka dalam kitab Dr. Ulam Omar Sulaiman Ashkar rahimahullah, kitab silsilah akidah tu. Yang pertama, silsilah akidah tentang Allah Ta'ala. Dalam tajuk tu, ada bab pertama awal tu dia bahaskan berkenaan dengan tajuk penolakan kumpulan yang sesat ni kepada hadis ahad. Hadis ahad. Saya jumpa seorang tu, hamba Allah Ta'ala. Dia ni ikutkan hebat. Sebab kami ingat tu kan, pasal dia besar, dia seorang profesor.
Dia besar dekat Kuwait. Besar kat Kuwait. Dia sekolah rendah, sekolah menengah. Ijazah pertama dia dekat Kuwait. So kalau dia bercakap Arab, tutup muka dia, muka Melayu. Muka orang Melayu. Tapi bila dia bercakap Arab, kalau kita tutup muka, tu tak tengok muka dia, kita dengar Arab, pure Arab. Yang besar dengan orang Arab dia kecil. Kami ni pergi belajar tanah Arab lewat. Saya pergi tanah Arab umur saya 22 tahun. Yang orang-orang lain yang pergi tu ada mungkin mungkinlah 19 18. Ada macam ustaz-ustaz yang tua-tua tu kadang-kadang 26 tahun baru pergi. Basically kita orang pergi tanah Arab lewat. Tapi kawan yang saya jumpa ni dia pakar fizik. Profesor fizik. Memang dia pandai masalah fizik. Memang jurnal dia, tulisan dia sampai ke institusi Eropah sampai tulisan dia. Tapi problem dia percaya dengan evolusi. Dia percaya evolusi. Bila dia kata percaya evolusi ni, sampai kami waktu tu kat Yaman, kami berdebat dengan dia dalam dia tetamu. Dia tetamu, kita debat lah kan. Kita tetamu, kita hormat tetamu. Tapi masa kami rasa geram. Sebab dia kata apa? Dia kata di sini, dia kata, jadi kawan saya seorang dibangun. Dia kata prof nak cakap ameba protozoa ikan biawak burung lepas tu orang, beruk orang. Dia angguk. Dan dia punca dia tolak tu, dia punya tajuk ni adalah dia tolak hadis ahad. Hadis yang tak mutawatir. Sebab dia kata semua hadis yang datang tentang penciptaan Adam daripada tanah dan sebagainya, cara Adam dijadikan, semua hadis tu hadis yang tidak mutawatir cakap. Problem lah kita bangun lah. Bertekak dengan dia. Dia punya sampaikan air mineral botol, tiga botol kita letak dekat atas meja tu, habis dia guguk. Dan kami bangun seorang-seorang. Soal dia. Sebab dia bukan kita nak ni, tapi yalah dia tua, tapi masalahnya bila dia bagi setengah idea tersebut. Saya kata kenapa tak boleh percaya tentang hadis? Dia percaya Darwin. Dia kata dia bimbang, bimbang ahli sains Islam, orang-orang Islam ni tolak sains sampai nanti tiba-tiba benda tu dibuktikan benar, kita terkebelakang. Saya kata sampai sekarang tak ada bukti pun, benda tu teori. Zaman tu kita ada hujah sikit nak pakai Harun Yahya yang sesat tu. Dia kan ada karang buku Collapse of the Evolution kan. Harun Yahya. Adnan Oktar yang daripada Turki tu, yang sesat. Okay. Jadi buku dia tu bagus dulu. Jadi saya katalah macam tak ada pembukti. Dia tak nak Oktar ni Kristian. Dapat fund daripada Kristian. Saya kata itu kan hujah dia. Saya kata doktor patahkan balik. Pasal kita ada missing link antara beruk dengan manusia. Dia ada missing link. Tak ada link yang cantum. Tak ada satu pun. Jadi dia kata ni, tapi dia katalah dekat Yogyakarta ada perhimpunan dan sebagainya, dia kata terbukti. Saya kata kita minta lah paper. Tak bagi pun. Sampai saya balik Malaysia tahun 2007 tu masih lagi tak bagi. Tapi nak ceritakan perbualan tersebut, dia punca dia adalah dia tolak hadis ahad. Sebab dia tak nak percaya berkenaan cara kejadian Adam dalam syurga dan sebagainya, dia tak nak. Dia kata semua benda tu, pasal dia kata bila Allah sebut khalaqa fasawwa, dan Quran Allah sebut khalaqa fasawwa, Allah cipta dan Allah Ta'ala elokkan ciptaan. Khalaqa cipta, sawwa menyamakan ciptaan, mengelokkan ciptaan. Dia kata mungkin, dia kata sawwa tu melintasi daripada beruk sampai orang. Tanah dia tak tolak, dia tak reject tanah. Tapi dia reject berkenaan masalah Adam ni jadi secara betul, complete. Adam ni complete. Bahkan dia kata Adam daripada beruk. Profesor. Universiti. Pelik kan? Muslim, bukan kafir. Muslim. Tapi punca dia tak nak sebab dia ahad telah. Dan ini sebenarnya berlaku kepada semua yang dia kata yang sesat di kalangan geng-geng ahli kalam dan sebagainya. Sebab mereka berpegang dengan tajuk hadis ahad ni tak boleh kita percaya betul-betul. Cuma boleh kita boleh terima tapi tak semestinya, dia kata. Ini masalah sebab dalam konteks ni memang Nabi hantar para sahabat untuk mengajarkan Islam kepada kampung-kampung yang jauh sampai di Yaman dan sebagainya, dan semua tempat-tempat berkenaan sahabat Nabi datang seorang-seorang. Pergi ke sini seorang, pergi ke sini seorang. So kalau ikutkan kisah tadi, orang tempatan boleh ragu-ragu dengan apa sahabat tu khabarkan sebab dia seorang. Kebarangkalian dia tak betul tu ada. Tapi kalau Nabi tak pernah timbulkan macam tu, kenapa awak timbulkan? Ini masalah bila korang hadis ahad ni, geng sesat. Saya kata sesat lah. Dan memang taksub sungguh. Kadang-kadang orang-orang macam ni kan, yang bermazhab ke,
Dia taksub sungguh. Bila kita kata hadis ni ada, tapi hadis ni mungkin ada ulama tak jumpa lagi. Jumpa macam kes apa dekat Ilim tahun 2017 tu. Ada geng-geng yang sesat, geng Ahbash. Dia kata betul lah ulama kata hadis tu tak la aslalahu. Tapi mungkin tak jumpa lagi ada kitab hadis lain. Jadi penceramah yang datang tu kata, kalau ulama dulu tak jumpa, ulama-ulama pakar hadis tak jumpa, tuan boleh jumpa, tunjuklah kat mana hadis tu kalau ada. Direct dia cakap. Tapi ni kita faham lah, kumpulan-kumpulan ni memang dia meragu-ragukan tentang sumber ni. Sedangkan kita tahu bahawa dalam Islam, khabar pemberitahuan daripada seorang tu cukup untuk kita beramal. Orang kita percaya, dia punya keadilan dan kesamaan dia tadi, kalau cukup hadis tu syarat 5 kan, sanad bercantum, perawi tu dobit, adil dobit, kemudian tak ada pertentangan dengan hadis yang hadis yang lebih kuat daripadanya, ada mensyudzah, kemudian tidak ada illah, tak ada kecacatan tersembunyi, dan itu diterima pakai. Sebab tu itu yang ditekankan oleh Imam Syafi'i, kalau benda tu benar di sisi ahli khabar adalah benar, maka kita terima. Bukan diajar kita untuk tolak. Jelas okey. So yang ke-8. Okey. Yang ke-9, antara sikap ataupun tanda kita nak kenal orang tu adalah ahli bid'ah ataupun orang sesat adalah apa? Mereka mengkritik para sahabat radhiyallahu taala anhu serta meninggalkan manhaj salafus soleh. Ini sebenarnya konsep ni kalau kita lihat macam juga kes masalah percaya hadis, tak percaya hadis, percaya Quran saja ni sama, kumpulan yang sama. Mula dengan Khawarij, kemudian Syiah, kemudian kumpulan Qadariyah, kemudian datang kumpulan-kumpulan Jahmiyah sebagainya. Follow up macam tu sama je. Kumpulan dia sama. Kita balik pada asal ketika para sahabat Nabi SAW masih lagi wujud, masih ramai. Memang berpegang dengan manhaj para sahabat Nabi ini adalah wajib. Yang jelas. Bahkan kita tak mungkin faham agama tanpa para sahabat. Saya ingat waktu jumpa dengan geng-geng Rasul Kahar, kan, kumpulan Rasul Kahar yang sesat ni. Dia orang nak tinggalkan sahabat. Dia kumpulan ni memang biasa nak burukkan sahabat. Dia kata sahabat macam tu, macam saya jumpa seorang, bukanlah geng Kahar, yang ada lain jumpa, dia kata sahabat Nabi berebut kuasa. Saya kata siapa cakap? Dia kata berebutlah dia ni para sahabat. Kita kena faham para sahabat Nabi SAW. Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-Hujurat. Nak tengok bersihnya hati para sahabat. Allah kata apa? Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di tengah kamu ada utusan Allah Taala. Ketahuilah di tengah kamu ada Rasulullah. La yuti'ukum fi katsir min al-amri. Kalau Rasul Allah Taala ni taati kamu pada banyak perkara. Dia follow je korang nak apa. La'anittum, kalian pasti akan jadi sukar. Korang akan susah nanti. Sebab memang ini tabi'i biasa. Kalau anda kata seorang pemimpin, pemerintah dan sebagainya, dia ada saudara mara. Dia dapat jawatan, ada saudara mara. Kebiasaannya amat payah untuk pemimpin tersebut lari daripada terpengaruh dengan permintaan saudara mara dia. Sangat payah. Macam orang dapat jawatan kan, jawatan menteri ke, dapat jawatan pengarah ke, dapat jawatan sekian ke. Bila datang adik beranak dia datang minta tolong ni, minta tolong tu. Dia terpaksa kata apa? Bolehlah sekian. Sekali datang tolaklah. Kali kedua datang reject juga. Tapi kali ketiga, keempat dan sebagainya, dia terpaksa akur. Dan dia akan bagi pada saudara mara dia. Okay. Nabi SAW kalau kita perhatikan, baginda punya sahabat di sekeliling tu, semua ada hubungan dengan Nabi. Yang ini anak saudara dia. Yang ini dia sepupu. Ali sepupu dia. Abu Bakar dan Umar adalah pak mertua dia. Lepas tu kemudian banyak Zubair bin Awam. Anak saudara Khadijah. Isteri kepada, suami kepada Asma. Dia biras. So basically kalau kita tengok around Nabi, semuanya ada hubungan. Akan ada orang dia membaca tentang cara politik. Dia kata bahawa Nabi SAW ni bila berkahwin, ketika berkahwinan Nabi, baginda SAW dia kata memang akan berkahwin tu berdasar pada pilihan politik. Ini masalah sikit lah. Sebab sebenarnya kita tahu Nabi tak akan bertindak kecuali dengan arahan Allah Ta'ala. Kita mungkin ada calculation politik. Bila kita kahwin ke, sekian ke, apa dan sebagainya, kita ada buat calculation. Nabi SAW buat totally dengan arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia yang panduan Allah Ta'ala. Sebab tu, dalam 23 tahun sahaja baginda bawa dakwah, berjaya. Kita macam-macam perancangan kita buat. Pandang ke timur lah, pandang ke barat lah, ikut Jerman tak jadi, ikut ini tak jadi, ikut tu tak jadi, semua tak jadi. Kita ada Islam Hadari lah. Macam-macam kan. Islam ala Amerika lah.
Semua kita buat tak jadi. Nabi 23 tahun je. 23 tahun. Ikut pada kemerdekaan kita Malaysia ni, Nabi punya tempoh lagi pendek. Tapi apa Nabi susun, apa Nabi buat, lepas Nabi tinggalkan, para sahabat teruskan dan percaya. Jatuhkan Empire Rom dan Parsi. Tanpa sebarang kegagalan. Jadi, bila kita faham boleh, Nabi keliling dia ada orang tadi. Tapi Nabi SAW, kalau tu Allah kata, lau yuti'ukum fi katsirin min amri, kalau Rasul ikut kamu pada banyak perkara, la anitum, kalian akan disukar. Sebab Islam yang lahir lepas daripada Nabi ikut apa permintaan keliling-keliling dia ni, Islam yang baru, bukan Islam yang versi yang asal. So apa solution dia? Dia either orang tu bengkok ikut agama ataupun agama kena ikut kehendak orang. So Allah Taala jadi solution. Solution dia bunyi, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Tapi Allah dah cinta pada hati kamu, hei para sahabat Nabi, akan iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, Allah Taala hias iman dalam hati kamu. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan, Allah Taala benci ke dalam hati kamu kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika mursyidun, mereka orang yang mendapat petunjuk. So Allah Taala jadikan hati sahabat macam ni. Sebab tu para sahabat Nabi SAW tak boleh dibuang daripada calculation. Macam saya sebut kan, bila kes orang yang tak nak terima sunnah, dia ada masalah sebab yang bawa pada mereka hadis tu adalah orang yang sama bawa pada mereka Al-Quran. So once diorang kata tak nak sahabat, sebab sahabat ni kata, tahu bukan. Dan Quran yang awak pegang tu dapat mana? Kalau bukan sahabat Nabi yang riwayatkan, kalau bukan sahabat Nabi yang hafal, siapa tahu Quran tu datang mana? Siapa tahu mana Al-Quran lebih huruf atau kurang huruf? Mana siapa tahu Alif Lam Mim tu mula Fatihah, mula Al-Baqarah? Siapa tahu? Kalau bukan sahabat Nabi yang hafal untuk kita, dan kita boleh percaya Quran juga. Sebab tu bila orang yang kadang-kadang bila dalam konteks ni, kita lihat dengan benar tau. Kan? Dengan benar bahawa para sahabat Nabi ni adalah ukuran. So, bila saya pernah sekali saya hujah seorang tu, in the end dia kata, okey saya setuju sahabat. Okey, saya setuju. Sahabat setuju. Tabi'in pula. Dia cari jalan untuk rosakkan agama milik tabi'in. Dia ikut tertib lah. Macam geng Rasul Al-Kazab. Saya kata, kalau awak tak nak terjemahan para sahabat, dia awak ambil Quran datang mana? Quran awak ambil ini datang mana? Kalau tak nak penjelasan Quran dari sahabat, awak penjelasan yang sendiri. Dan Quran, problem dia Allah Ta'ala suruh kita ikut sahabat. Dia kata mana ada? Saya kata ada dalam Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah At-Taubah ayat ke-100. Ayat 100 surah At-Taubah, Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwalun, dan orang yang mula iaitu yang awal-awal masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, kan muhajirin juga ansar. Orang awal muhajirin, awal ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, siapa-siapa ikut mereka dengan baik. Ikut para sahabat yang awal ni dengan baik. Allah Ta'ala janji, radhiyallahu anhum wa radu'an. Bila redha Allah Ta'ala mereka, mereka pasti redha terhadap Allah Ta'ala. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah Ta'ala sedia untuk mereka syurga mengalir di bawah sungai-sungai. Khalidina fiha abada, kekal mereka dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itu kejayaan paling besar. Itu para sahabat. Mana awak nak dapat radhiyallahu anhu? Kita dapatlah title macam-macam, Datuk lah, Tan Sri sebagainya kan. Anda takkan dapat title lebih baik mana radhiyallahu anhu. Dan title tersebut para sahabat Nabi telah perolehi title tersebut. Dan siapa ikut sahabat akan dapat title yang sama. Apa kita pakailah. Jumpa ustaz ni, ustaz radhiyallahu anhu kan, Ustaz Adli radhiyallahu anhu ke, tak boleh pakai. Sebab para sahabat ni memang confirm. Tapi Allah Ta'ala bagi kita peluang untuk boleh dapat benda yang sama dengan ikut sahabat. Mana orang boleh berjaya tapi ikut para sahabat? Sebab tu bila orang yang kritik kan, dia kritik para sahabat ni, dia tak nak para sahabat. Dia kata, saya tak nak penyelesaian para sahabat. Dan awak ikut siapa? So memang kita tahu bahawa sunnah, kitab dan sunnah ni hanya diambil daripada para sahabat. Sebab tu pelaku bid'ah, dia akan lari. Diorang akan menyeleweng mengenai keadaan para sahabat. Supaya balik tak payah bergantung dengan para sahabat dalam masalah pemahaman agama. Dia cuba nak interpret agama dengan cara sendiri. So bila saya kata, Quran suruh ikut sahabat. Macam mana? Terdiam. Diorang tak ada jawab. Diorang cuba nak apply. Tapi bila saya kata, ni Quran sendiri suruh ikut para sahabat. Dan awak lagi mana? Mana awak nak pergi? Translation mana awak nak pakai? Kalau bukan para sahabat punya penjelasan, awak ikut pakai siapa punya? Sebanyak orang kadang dalam kes kesesat ni, sebab meninggalkan manhaj para sahabat. Hatta dari segi politik ke, yang zaman sekarang kan, yang keluar-keluar dengan tajuk apa, dari segi politik boleh memberontak ke, jadi ISIS ke, semua keluar daripada manhaj para sahabat, manhaj salafus soleh. Mereka tak ikut apa para sahabat tunjukkan. Sebab tu para sahabat Nabi SAW walaupun tak setuju dengan pemerintah ke, dengan apa yang dibuat oleh sebahagian para sahabat yang lain jadi khalifah, diorang tak akan keluar.
Orang takkan keluar. Diorang takkan tinggalkan. Diorang patuh. Masih lagi solat di belakang ketua mereka. Zaman kita sekarang ni geng-geng apa? Geng-geng transfector lah, benda geng-geng anti apa? Geng-geng anti vaksin ke apa sebagainya yang keluarkan idea baru. Diorang suruh tinggalkan. Tak ada jemaah pun ada. Saya pernah dengar. Ada yang kata tak ada jemaah, tak ada Jumaat pun ada. Atas alasan kerana orang tak ikut sunnah. Sedangkan para sahabat Nabi lebih tahu sunnah banding golongan ni. Tapi diorang tak pernah tinggalkan pun. Tak pernah tinggalkan. Ibnu Umar solat di belakang, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Walaupun orang tu kita tahu memang perangai tak senonoh. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi perangai dia macam mana? Tapi diorang tetap solat belakang orang tersebut. Ibnu Mas'ud pada zaman Umar bin Aziz, bila diorang solat, lewatkan solat daripada waktunya. Ibnu Mas'ud tak ajar buat jemaah baru. Dia solat di rumah macam Nabi ajar. Solat di rumah pada waktunya, tapi solat bersama pemerintah pada waktu yang lain, tapi jadikan itu sunat. Ini wajib, itu sunat. So ini kena faham manhaj para sahabat. Dia tak ada bersebar keluar di tengah-tengah orang ramai burukkan kerajaan, tak ada. Kita tak setuju kerajaan ni, kita cakap. Macam bila ada jawatan diberi pada Menteri Agama kita. Hafizahullah SWT pelihara beliau, diberikan jawatan dalam perhimpunan ulama mana entah yang daripada Mesir tu kan. Dalam perhimpunan tersebut ada orang yang tak layak. Contoh macam Quraisy Shihab kan, Quraisy Shihab yang daripada Indonesia diangkat sebagai ulama tafsir. Dalam masa sama dengan liberalnya dia tolak tentang pemakaian tudung kepala. Kenapa boleh kita masuk sekali macam tu? Kita tak setuju. Saya pribadi saya tak setuju. Menteri Agama kita dimasukkan sekali kumpulan berkenaan sebab dia baik. Dia betul faham agama. Yang ni kumpulan yang dalam tu semua mengarut. So kenapa nak pernah bersama dengan orang macam tu? Yang kita bimbang nanti kalau kita duduk bersama orang macam tu dan terpalit semua sekali. Kumpulan tu buat fatwa sesat, kita pun terkena sekali. Na'udzubillah kan. Tapi basically saya tak ajak orang untuk benci pada Menteri Agama. Tapi saya tak setuju dengan dia masuk sekali dalam kumpulan yang perhimpunan tu. Yang mana dilantik dia sebagai orang Indonesia, lantikkan dia sebagai dilantik dalam himpunan berkenaan. Tapi dalam kumpulan tersebut ada kumpulan-kumpulan orang liberal, orang yang tak patut masuk sebagai ulama. Tak layak gelar ulama pun masuk dalam tu. Dia lebih baik daripada tak masuk daripada masuk. Terlibat serta dalam perkara berkenaan lebih baik dia tak usah terlibat. Sebab kalau terlibat dia masalah. Ini dengan jelas Okey. Jadi kalau kita lihat kan contoh macam kita kata macam memang dorang ni buruknya perangai mereka yang tolak para sahabat ni, kita dapat jelas bila diorang interpret agama. Diorang tak nak ikut sahabat, interpret agama ikut suka hati. Semua benda-benda macam ni kita dapat lihat macam Syiah, yang antara paling dahsyat Syiah lah. Dalam bab masalah menjatuhkan para sahabat, Syiah paling kuat. Yang baca geng-geng yang Kahar Al-Kazab ni, bila kita hujah dia kata ustaz yang tuduh saya. Saya tak cakap macam tu. Tapi perbuatan awak itulah dia. Bila awak tinggalkan sahabat punya penjelasan tentang solat. Para sahabat menentasi sepadan. Daripada Mekah, Madinah tu pergi sampai Syam dan Rom sebagainya. Hantar pergi ke mana, pergi Armenia, Azerbaijan. Ajar solat. Rupa solat para sahabat itulah dia. Mana solat lain? Mana solat yang awak faham? Tak ada solat lain kecuali apa yang para sahabat tunjukkan. Lepas tu pergi ke mana saja? Ke Yaman ke? Ke Mesir ke Afrika ke mana-mana tempat kita pergi. Semua solat tu adalah cara macam mana para sahabat ajar. Mana ada solat lain? Mana solat diam saja, duduk diam ke? Tangan macam tu ke? Mana ada macam tu? Peliknya, banyak orang yang kita kata yang sesat, dia semuanya tinggalkan sahabat. Sebab tu nak macam amalan, macam nak buat kita amalan doa awal tahun akhir tahun ni. Sebab tinggal sahabat lah. Soalnya para sahabat tak pandai, dia pandai. Macam sahabat Nabi kan sendiri tak pernah buat untuk doa awal tahun akhir tahun. Dan kenapa awak buat? Atau para sahabat Nabi SAW tak pernah buat majlis untuk sambut kelahiran Nabi. Kenapa awak buat? Sebab para sahabat lebih sayangkan pada Nabi berbanding kita. Sebab tu macam saya pernah nukilkan kata-kata yang Ustaz Ridwan Rajendra dia nukilkan. Dia kata seorang guru dia dekat Madinah dulu. Dia kata perumpamaan orang yang zaman kita sayang Nabi dengan para sahabat dan juga salafus soleh sayang Nabi. Dia macam bayangkan Nabi duduk bawah bukit, ada tayar nak bergolek langgar badan Nabi. Tapi manusia kepecah dua. Satu kumpulan menjerit, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Kumpulan satu. Second kumpulan, dia tak cakap banyak. Dia tahan badan. Dia tahan badan daripada roda tu jatuh langgar Nabi. Itulah sahabat, itulah semua para ulama Islam.
di kalangan ahli sunnah yang bekerja untuk pertahankan Nabi SAW. Adapun yang lain-lain sesat ni masalah lah. Hari tu ada seorang, siapa? Ismail Kasim. Zikir nafas. Sesat lah, memang mula sesat pun. Diisytiharkan sesat kemudian. Kita awal-awal lagi tahu dia sesat. Once dia kata zikir nafas, sesat dah. Sebab benda tu kalau para sahabat ajar, kita ambil lah. Tapi kumpulan apa zikir nafas ni, apa Ismail Kasim. Ada satu rakaman audio dekat Indonesia, bila ada orang tu tegur dia. Bila dia kata sahabat munafik. Lepas tu dia kata, kamu jangan melawan. Kamu darah muda, tidak tahu. Belajar daripada wali. Dia mengaku dia wali lah. Dia mengaku diri dia wali. Okay. Saya kalau orang tanya saya kata betul sahabat Nabi, memang ada. Bahkan Abdullah bin Ubay dia gelar sahabat. Tapi kalau kita ikut pada ayat 100 surah Taubah tu, dah auto define dah siapa sahabat ikutan kita. Badui kencing dalam masjid pun sahabat. So whenever benda tu berlaku, bukan cara kita menjatuhkan sahabat untuk kita masukkan idea kita. Dia yang syaitan macam ni, dia buang sahabat, dia masukkan idea dia. Syiah macam tu juga. Dia kata lepas Nabi wafat, semua sekali para sahabat telah murtad. Kecuali 7 orang atau 6 orang. Lain semua dah murtad. Dia kata, ini cara nak buang. Buang agama yang Nabi ajar, bawa agama baru. Ini kaedah yang dibuat. Lepas tu burukkan para sahabat Nabi SAW adalah tanda asal, tanda awal bagi nak faham orang tu sesat. Nampak dia lari je. Dia tolak sahabat, buang. Tak ada nilai. Tidak ada nilai. Okey. Yang ke-10. Yang ke-10, di antara tanda-tanda kumpulan sesat ni adalah mereka mengikuti segala syubhat. Syubhat ni memang Allah sebut dalam Quran, dalam surah Ali Imran ayat ke-7. Allah nyatakan, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab." Dialah Allah yang turun kepada kau, hai Muhammad, kitab. Kitab tu minhu ayatun muhkamat. Daripada kitab tu ada ayat muhkamat yang tetap dan juga jelas pengertian dia. Tetap dan jelas pengertian dan maksud dia. Okey. Tapi wa ukharu hunna umul kitab. Yang muhkamat ni ialah ibu kitab. Basic pada amalan kita macam solat ke, macam masalah Allah Ta'ala Tuhan yang satu, tak ada dua. Kita ni hamba Allah Ta'ala Tuhan. Everything about that sangat clear cut. Tapi ada wa ukharu mutasyabihat, selain dia tu ada yang mutasyabihat. Yang sama-sama. Yang sama-sama. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Adapun orang yang hati mereka ni ada kebengkokan. Ada bengkok, hati dia bengkok. Fayattabi'una ma tashabaha minhu. Tapi maka dia akan mengikuti apa yang samar-samar daripadanya. Okay, kenapa dia buat macam ni? Ibtigha al-fitnati. Kerana inginkan kepada fitnah. Suka untuk apa? Untuk cuba apa dalam hati dia cuba apa sama-sama ni untuk cari fitnah, untuk uji test orang. Wa ibtigha ta'wilihi, dan juga cuba-cuba untuk mencari akan takwilannya. Okey. Jadi perangai dia macam tu. Maka kalau zaman Umar dahulu ada seorang lelaki lah, nama dia Subair. Dia suka sebarkan benda-benda yang sama-sama ni pada orang ramai supaya orang ramai terkeliru. Okey. Subair ni apa dia buat? Dia jumpa orang ramai. Dia tanya soalan-soalan pelik. Antara soalan pelik dia tanya ni adalah, dia kata macam ni, dia kata Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, siapa lagi mulia? So orang katalah Nabi Muhammad lah. Dan kenapa bukan Nabi Muhammad datang balik? Kenapa Nabi Isa? Orang pun macam gila, orang awam kadang-kadang tak faham akan pengertian tersebut, macam mana nak hujah balik. So dia main macam tu, Islam apa kamu ni? Kemudian dia jumpa pula orang, dia kata wal mursalati urfa fal asifati asfa. Apa maksud dia? Mursalat, kalau kita tahu dalam ayat surah Mursalat tu kan, meaning dia banyak. Banyak meaning. Ada kata angin, ada kata kuda, ada kata malaikat, ada kata hujan. So basically kalimah tu banyak maksud. Wadzariyat macam tu juga. Dan para ulama di kalangan para sahabat sendiri tidak menetapkan maksud tu daripada Nabi SAW. So bagi mereka orang Arab, okay, ni saya pernah jumpa seorang. Nama dia apa entah. Dia ada suka dia kata Quran ni apa Zariyat Darwa tu, dia kata apa nama dia Yong something. Saya tak ingat. Dulu dia buka dia punya Facebook. Boleh tunjuk, saya boleh paste kan. Tapi lepas daripada saya duk fikir bercakap macam ni, dia dah jadikan private. Siapa dia ajak saja boleh tengok website dia ataupun blog dia. Dulu dia buka. Tapi cerita dia pasal dia pernah datang sekali saya taklim. Dia sebut benda macam ni lah. Dia kata Wadzariyat Darwa ni maksud dia wireless telecommunication. Wireless telecommunication. Saya ketika dia cakap itu,
Saya kata dengan dia, macam mana yang kes ni lah. Macam kes Subaik ni, dia tanya orang tentang sumpah. Dalam Al-Quran, sumpah-sumpah yang datang dalam Al-Quran ni, tidak datang dengan detail apa maksud sumpah tersebut. Contoh macam wal asri. Wal asri demi masa. Orang tu sebut. Saya kata demi waktu asar pun ada pendapat di sisi para mufassirin, ahli tafsir. Wal asri demi waktu asar pun betul, demi masa pun betul. Tapi diorang ambil demi masa sebab apa? Sebab ia lebih merangkumi. Sebab asar is one of the masa. Tapi buat masa bukan semua asar. Masa bukan semua asar. Jadi memang Allah Ta'ala boleh sumpah dengan apa saja. Allah Ta'ala akan sumpah dengan apa saja. Bintang ke, bulan ke. Allah Ta'ala boleh. Kita pula tak boleh sumpah kecuali dengan nama Allah Ta'ala. So basically bila kita sebut macam tu, maksud dia, kalau tak tahu pun tak apa. Macam Zariyat tu apa benda? Adakah dia benih ke? Adakah dia hujan ke? Angin ke? Tak ada hal. An-Nazi'at, malaikat cabut nyawa ke? Apa maksud dia? Tak ada hal. Maksud dia kalau kita dalam konteks ni, pasal dalam bahasa Arab, when sumpah didatangkan, maksud dia adalah untuk emphasize. Contoh macam saya kata, Wallah, demi Allah. Demi Allah. Demi Allah. Orang kalau dengar saya ucap 25 kali pun demi Allah, orang kata apa? Sebab kalimah demi Allah saja tidak selesai. Dia tak mufidah. Sebab sumpah tu mesti ada untuk apa? Macam wal asri, demi asar. Apa? Innal insana lafi khusr. Macam wasyamsi wa duhaha. Wal qamari idza talaha. Sumpah dengan 10 benda objek, 10 benda akan sumpah, ujung tu apa? Wa nafsi wa ma sawa. Qad aflaha man zakkaha. Telah berjayalah siapa yang membersihkan jiwa. Wa qad khaba man dassaha, dan telah gagallah, hampalah orang yang mengotorkan jiwa. So sumpah dia ada sebab. So basically pada kita tak tahu apa benda yang akan sumpah, tak ada hal. Yang atas kita adalah apa tujuan sumpah tersebut. Sebanyak orang tak faham bab ni. Saya kata dengan abang tu, saya kata dengan dia, abang masalah ni. Cari benda ni kenapa? Sebab saya ingatkan balik pada kisah Subaik tu. Dia kena jumpa orang, dia kata, wal mursalati urfa. Bila orang tak boleh jawab, apalah kau? Dia jumpa macam ni. Last kali bila orang mengadu pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia adu kepada Umar berkenaan dengan lelaki ni. Umar pun doa, Allah makinni minhu, Allahumma makinni minhu. Ya Allah, bagilah aku jumpa dia. Bagilah aku jumpa dia. Bila Umar angkat tangan, doa minta Allah Ta'ala, satu hari jumpa. Ketika hari Umar beri makan pada orang ramai, Umar kumpul orang ramai untuk makan, lelaki tu ada. Tapi orang tak tahu dia. Tiba dia angkat tangan. Dia kata, ya Amirul Mukminin, wal mursalati urfa, fal asifati asfa. Apa maksud dia? Umar kata, ini dah orang ni. Umar pun ambil kayu, orang pergi dekat Umar Hayun, pukul. Umar pukul. Seorang macam ni, dia tak perlukan kepada penjelasan pun. Memang dia punya kepala rosak. Memang dia saja cari benda-benda yang benda yang mutasyabihat untuk dia ragu-ragukan orang ramai. Dia ragukan orang ramai. Sedangkan benda tersebut tak perlu pun. Tak perlu tahu pun dan sebagainya. Balik pada asal, tak tahu pun tak apa. Pasal balik pada asal, apa yang tuntut dari sumpah tu yang kita kena belajar. Macam innal insana fi khusr, wal asri innal insana fi khusr. Demi masa atau demi waktu asar, manusia dan semuanya manusia dalam kerugian. Itu yang ingatan sebenar. Pasal emphasizing guna sumpah. Sumpah apa tak perlu tahu. So, jadi bila kita jumpa orang macam ni, kan dia memang sengaja tau. Memang kan cuba cari yang mutasyabihat ni. Macam ada orang dia sering baca ayat apa? Geng-geng apa? Geng-geng yang wahdatul wujud. Wahdatul wujud kan? Diorang sering ambil ayat surah As-Saffat. As-Saffat. Saya ingat balik. Saya pun lupa nombor ayat. Dia kisah. Al-Anbiya. Yang akan nyatakan apa? Wa ma ta'malun. Okey. Surah As-Saffat 96. As-Saffat 96. Bukan Anbiya. As-Saffat 96. Kalau kita baca surah As-Saffat 96, dia dalam tu ayat tu sebenarnya ni. Ayat tu datang dengan tajuk, bunyi dia apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ayat 96 tu bunyi dia, dan Allah lah yang cipta kamu dan apa kamu buat. Allah cipta kamu dan apa kamu buat. Geng-geng yang sesat ni, dia kata tengok, Allah cipta kita, dan Allah cipta kita dan apa kita buat. So, diorang kata, kalau macam tu, apa kita buat tak salah. Sebab Allah yang buat. So, diorang kadang-kadang nak kekal dalam dosa, kekal dalam maksiat.
Diorang gunakan alasan ayat-ayat macam ni, yang mutasyabihat ni kan. Walaupun sebenarnya ayat tak mutasyabihat pun. Dia ayat mutasyabihat bagi orang yang ada masalah. Pada orang yang beriman, semua yang mutasyabihat ke atau muhkam tu sama je. Kalau kita beriman dengan Allah Ta'ala, tak perlu kita bincang, tak perlu bahas. Tapi kumpulan sesat ni dia akan sibuk pegang ayat tu. Yang kumpulan macam tengok macam dekat Malaysia sekarang ni ada kumpulan macam apa? Syahri Yusof. Ma'rifatullah Tok Kenali. Ma'rifatullah Tok Kenali. Dia ni memang ayat ni antara dimainkan. Ayat surah As-Saffat 96 ni antara ayat dia kata Allah cipta kamu dan apa kamu buat. Kan? Dia kata apa kamu buat tu Allah juga buat. So dia pakai daripada situ untuk mainkan tajuk bahawa apa dia buat kesalahan pun tak apa. Sebab Allah Ta'ala yang buat. Maka sebahagian tu macam apa? Daripada Singapura. Tapi kumpulan ni sama je macam geng-geng yang tarikat biasa. Dia kata apa? Dia kata macam ni, kita ni hanya lakonan je. Ini lakonan je. Apa kita buat lakonan. Allah yang berlakonkan. Kita buat saja. So tak ada salah, tak ada betul. Tak ada salah, tak ada betul dia tu. Sebab semua Allah Ta'ala buat. Berdasar ayat tadi lah. Sedangkan ayat tersebut, kalau kita baca sebenarnya, kisah Ibrahim AS, herdik kaum dia, marah kaum dia. Kan? Dan bila lepas Ibrahim pecahkan berhala-berhala kaum dia, lalu diorang pun datang pada Ibrahim dalam keadaan marah dan sebagainya. Lepas tu Ibrahim jawab, ayat 95. Baca ayat 95 kita faham apa yang berlaku. Ini kata-kata Ibrahim. Dia kata apa? Dia kata, qala ata'buduna ma tanhitun. Adakah kalian sembah apa kalian pahat sendiri? Kalian pahat, benda kalian pahat. Kalian sembah benda kalian pahat. Sedangkan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sedangkan Allah Ta'ala cipta kalian dan benda kalian pahat tu pun yang kalian kerja pada barang tu. Bukan perbuatan kalian. Bukan Allah Ta'ala paksa kita buat. Dia izin kita buat, betul. Tapi perbuatan kita buat tadi ada dosa pahala sebab Allah Ta'ala bagi kita pilihan. Ikhtiar. Ada pilihan kita. Memang macam tu lah. Bila kata, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ. Kalian takkan izin kecuali Allah Ta'ala ingin. Tapi makan maksud dia bila Allah Ta'ala izinkan kita buat dosa, jadi tak salah. Sebab tu muhkamat dalam Al-Quran dah ada. Bila kita mutasyabihat macam ni, kita ada muhkamat. Muhkamat dia adalah kita ni tetap hamba Allah Ta'ala. Kalau kita berdosa, kita kena taubat. Bukan dosa, kita argue dengan Allah Ta'ala. Kata, kau dah bagi kami buat, kenapa salah pula? Itu ayat syaitan. Syaitan buat macam tu. Dia salahkan Allah Ta'ala atas dosa dia. So, kumpulan sesat ni, dia ambil ayat-ayat macam ni, kemudian dia kata, aku dalam dia dalam aku. Mana apa kita buat, semuanya sama seperti Allah Ta'ala buat. Ini masalah yang sering berlaku. Banyak orang tak nampak. Kan? Jadi memang kita kata, dan Nabi kata tentang ayat surah Al-Imran, ayat ke-7 tu, Aisyah radhiyallahu anha kata, Nabi kata, apabila kamu lihat orang-orang yang mengikuti apa yang sama-sama daripadanya, mereka itulah yang dinamakan Allah Ta'ala. Maka berhati-hati terhadap mereka. Dia baca ayat-ayat Quran ni, dia suka double meaning. Yang syubhat yang sama-sama. Macam saya tengok ada seorang yang kat Malaysia yang sesat ni. Dia kata apa? Dia kata, ya benar, kita tidak setuju. Bila dikatakan mengagungkan Nabi berlebihan, tidak setuju. Tapi apa batasannya, dia kata. Ada satu video. Siapa suka cari, jumpa. So dia kata sebab apa? Sebab dia kata Allah Ta'ala sendiri puji Nabi sambil berkata, kan, innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Sebenarnya orang yang membayar engkau, dia bayar Allah. Yadullah faqa'idin, tangan Allah di atas tangan mereka. Tapi tangan siapa yang ada itu? Tangan Rasulullah. Ini Allah Ta'ala mengangkat tangannya. Dia kata, Umar ramaita idh ramaita, bukan kau panah ketika kau panah, walakin Allah ramah, tapi Allah yang mana. Dia ambil ayat macam ni, untuk kononnya apa perbuatan dia pakai capal kat dahi ke, ataupun pakai sekian ke, pakai sekian, apa benda dia pakai tu, semua berdasar pada tajuk masalah ni. Syubhat lah. Sebab para sahabat tak buat macam tu. Para sahabat tak pakai capal Nabi atas kepala diorang. Para sahabat beramal dengan apa arahan Nabi, apa ajaran Nabi, itu yang mereka buat. Tapi sering kita lihat macam ini berlaku. Ini berlaku sebab kita kata kita faham berkumpulan yang suka cari mutasyabihat ni, dia akan perbuatan dia macam tu. Okey? Sebenarnya mutasyabihat ni sebenarnya datang jalan dia, kita kata macam Ibn Qayyim Al-Jauziyah kata, dia orang yang pegang mutasyabihat ni menolak muhkam. Mereka punya dua jalan. Jalan pertama dia, mereka menolak yang muhkam dengan mutasyabih daripada Quran Sunnah. Okey? Kemudian kadang-kadang mereka jadikan yang mutasyabih tu muhkam dengan mutasyabih. Ayat yang muhkam dia jadikan mutasyabihat. Ini mutasyabihat ni. Ini mutasyabihat ni, dia sentiasa cari jalan
untuk jadikan sama-sama. Macam kes yang geng-geng baru ni apa jadi kes apa? Tajuk apa kata Ya'juj dan Ma'juj dah ada dan sebagainya kan. Sama juga. Benda muhkam dah jelas. Kita tunggu kan, kita tak perlu tunggu pun Ya'juj Ma'juj datang, dah tak perlu dipersoalkan kita siapa Ya'juj Ma'juj di kalangan kita. Dia kata dia baca Al-Quran surah apa? Kisah Zulkarnain tu, dia kata sekarang Ya'juj Ma'juj dah ada dah. Mungkin awak. Kalau saya kata jumpa orang macam ni, saya kata mungkin awak. Kenapa awak pergi persangsikan orang? Kata Ya'juj Ma'juj ke tengah orang ramai. Sedangkan dalam hadis Nabi terangkan dengan jelas dan terang. Dan kita beriman, cara kita beriman dengan perkara ghaib yang Nabi SAW ceritakan, kita tahu benda tu benar, Nabi sabdakan, dan kita kata macam Nabi katakan, bila tak tahu. Macam mana tak tahu? Quran kata tembok Ya'juj Ma'juj sudah ada. Ya, ada. Macam mana? Tuan tanyalah. So kita belajar macam tu, cara kita. Yang sedangkan orang ni tak ada. Dia kata tak logik. Tak logik. Dia pakai logik untuk menolak dalil. Okay? Sebab tu jalan kita faham kan, mereka buat kan ni, perangai-perangai mereka ni, dia jadikan yang muhkam sama ada tolak mutasyabihat ni, ataupun dia akan laga-lagakan sekali, sama ada dia jadikan yang apa dia tolak dengan muhkam tu dengan mutasyabihat, tolak. Yang muhkam ni patut dia pegang dah. Macam kes adalah macam kes kita ni hamba, Allah Taala Tuhan. Kita kena beramal, Allah Taala hitung amalan kita. Dia ambil ayat yang tajuk masalah kita dengan Allah, perbuatan kita pun Allah yang buat. So dia gunakan itu untuk tolak amal. Tolak amal. Ini sangat jelas sesat Okey. Dan para ulama sebenarnya sebut kumpulan yang ikut mutasyabihat ni, dia ada sifat-sifat yang dibezakan mereka dengannya. Pertama, sifat mereka ni lagakan nas. Lagakan nas. Satu sama. Dia ambil nas. Dia lagakan macam kata bertembung. Jadi kalau kita tahu bahawa sebenarnya memang kita kata macam Nabi sendiri pernah sebut menegur para sahabat kan. Bila para sahabat kan pernah sekali berbahas tentang Al-Quran. Okey. Sebab tu Nabi kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan lain, ya, dan dalam lafaz sebut Nabi kata para sahabat bertengkar tentang ayat Quran. Lepas tu Nabi kata mahlan ayuhan nas. Nabi kata tunggu sekejap wahai orang ramai. Dengan inilah binasa bangsa-bangsa sebelum daripada antara kamu. Orang semua kamu binasa sebab inilah percanggahan mereka terhadap nabi-nabi mereka sehingga mereka lagakan kitab antara satu sama lain. Semuanya Quran tidak turun untuk mendustakan satu sama lain. Bahkan sebahagiannya akan membenarkan sebahagian lain. Apa-apa kamu ketahui daripadanya beramallah. Dan apa kamu tak tahu daripadanya maka kembalikan kepada orang yang mengetahui. Stop itu je. Tapi diorang cuba nak memperdalamkan macam ni lah sebagainya. Ini sifat pertama. Sifat kedua golongan yang ikut mutasyabihat ni adalah tinggalkan nas-nas yang jelas, lagi nyata, cari nas-nas yang rumit. Nas yang nyata ada. Tapi yang rumit juga dia orang cari. Okay. Dia cari yang rumit, yang sukar dipahami itu sibuk. Macam saya jumpa yang geng apa, yang saya sebut tadi kan yang kaji Quran tu. Yang dia kata Wazariyat tu adalah wireless telecommunication. Dia try hujah saya balik. Dia kata dalam Quran kan dalam surah Az-Zumar. Dalam surah Az-Zumar, yang mutasyabihat tu lah iman. Saya kata apa hal pula mutasyabihat tu iman? Mutasyabihat tu macam Allah Ta'ala sebutkan. Kan bila dia kata dalam surah Az-Zumar, Allah Ta'ala katakan Allah nazzala ahsanal hadis. Allah lah menurunkan sebaik-baik cerita. Nazzala ahsanal hadis. Kita bermutasyabihat. Allahu nazzala ahsanal hadis ni. Surah Az-Zumar ayat yang ke surah Az-Zumar ayat 23. Okay, kan kita baca pada diorang ayat yang ke-7 surah Al-Imran. Nak fahamkan dia tengah salah. Dia kata ustaz, dia kata mutasyabihat itulah iman. Saya kata abang cakap mana ni? Dia kata tengok dalam Quran dalam surah Az-Zumar ayat ke-23. Allah Ta'ala kata apa? Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah lah yang menurunkan sebaik-baik cerita. Kitaban, satu kitab, mutasyabihan. Atau mutasyabih dia kata. Saya kata mutasyabih sini maksud dia apa? Serupa. Masanya berulang. Pada Quran ni kisah dia ada yang serupa. Buka sini sama. Ada yang kisah tu berulang. Ada persamaan dan ada yang berulang. Yang mana apa? Kisah tadi taksyairu, gemetar daripada cerita tersebut. Juludul ladina yakhshawna rabbahum. Kulit orang-orang yang takutkan Tuhan mereka. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Lembut lembut menjadi lembut
menjadi lembut kulit mereka dan hati mereka pada perintah Allah Taala. Zalika hudallah yahdi bihi man yasha. Itulah hidayah Allah Taala hidayah dengannya siapa yang dikehendaki. Wa may yudlillah, mesti disesatkan Allah Taala, fama lahu min had, dia tak ada sebarang pemberi petunjuk. Saya kata dengan dia, abang baca ni mutasyabih ni sama dengan tasyabihat. Saya kata bang, sini mutasyabih maksud dia serupa. Yang situ maksud dia sama-sama. Macam dalam Quran Karim ada kalimah solat. Sini maksud solat tu ibadat. Solat kita pergerakan dan percakapan, mula takbir berakhir dengan salam, dibuat pada waktu dengan niat. Ini solat. Ada tempat solat tu maksud doa. Saya kata abang baca macam ni, apa pasal? Saya kata dengan dia. So dia ambil mutasyabihan Al-Zumar ni, dia kata mutasyabihat itulah iman. Kita beriman dengan mutasyabihat. Kita beriman mutasyabihat macam tadi. Bukan kerja kita laga kan. Bukan kita cari yang sama-sama. Jadi diorang cari nas yang rumit. Supaya apa? Supaya kononnya nak jadikan pening kepala lah. Okey. Sebab ketiga, mereka ikut hawa nafsu. Okay, maksudnya mereka apa? Mereka cari pada perkara mutasyabihat ni untuk supaya mereka iringkan so bid'ah. Ya, dia adalah bid'ah. So pasal dia nak buat benda berkenaan, so dia sama-samarkan. Macam geng lepat. Lepat bila dia nak nafikan solat. Dia buat apa? Kan dia ambil surah Al-Baqarah ayat 246. Surah Al-Baqarah ayat tentang tajuk tentang salatul wusta. Kata-kata hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Kan solat wusta. Jadi bila dia cakap macam tu kan. 238. Kan dia, saya pernah tengok video dia sikit lah. Tapi orang bongok macam ni kita tengok banyak sangat. Nanti pening kepala. Saya ingat lu pernah sekali kami ustaz ustaz dekat Ustaz Yunus saya. Kita sibuk dengan geng-geng tarikat ni kan. Kita duduk dengar dia punya zikir yang nari sebagainya kan. Dan sekali kita pun kecil, biasa sedap lah pula. Salah juga, macam asyik dengar tak boleh. Sekali-sekala kita dengar untuk expose tak apa. Tapi macam kumpulan macam lepat tu kan. Kan dia kata tengok ada solat yang lain dia kata. Dia pasal ayat tersebut dengan jelas. Ayat 238 surah Al-Baqarah tu, Allah kata hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Pelihara dekat atas solat-solat dan solat wusta. Wusta ni ikut kepada keseluruhan para sahabat kata solat asar. Wa qumu lillahi qanitin, bangunlah kamu kepada Allah Taala dengan ada khusyuk, diam, senyap. Turun ayat ni dah, mereka tidak lagi bercakap lepas adhan solat. Lepas tu Allah kata apa? Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian dalam keadaan ketakutan, ayat 239 Kalau kamu ketakutan kan, maka solatlah dalam keadaan apa? Berjalan ataupun menunggang. Betul lah, memanglah. Ketika ketakutan dan peperangan. Yang lepat, ngok ni kan, kumpulan dia macam serupa macam dia. Dia kata, tengok, dia solat lain ni. Solat kita buat tak sama macam solat ni. Sedangkan Allah kata, fa'idha amintum, kamu dah aman, fadhkurullah, maka solat balik. Ingat Allah, ini solat balik. Kama allamakum ma lam takunu ta'lamun, macam mana Allah Taala ajar kamu benda kamu tidak tahu. Tak ada kaitan pun. Tidak ada kaitan langsung dengan masalah apa yang mereka cuba fikirkan. Sebab dengan jelas ayat berkenaan datang untuk terangkan cara solat khauf. Solat ketika musuh menyerang kita dan kita tak ada ruang untuk lari. Maka ketika tu kena solat juga, dan kita solat dalam keadaan berjalan boleh, menunggang pun boleh. Bahkan ketika tu kalau kita gunakan pergerakan untuk tepis pedang pun masih dalam keadaan solat. Solat kita hanya tunduk kepala je. Kita Allahu Akbar dan kita macam tu. Allahu Akbar. Rukuk sama Allah wa hamidah. Allahu Akbar. Boleh. Pergerakan kita semua sah. Solat kita sah. Itu ketika peperangan. Yang dia dengan masalah perangai dia ni, dia kata suka hati dia je. Dia nak tinggalkan ibadat, dia buang solat. Dengan suka hati. Dia tinggalkan ibadat. Dia hawa nafsu dia lah. Tapi dia ambil lah tadi, dia gunakan untuk melarikan, datangkan dengan mutasyabihat tadi sebab dia nak hawa nafsu dia. Macam kes tadi kumpulan ni Sa'ari Yusof kan, yang Ma'rifatullah terkenali. Dia nak buat benda haram, nak peluk perempuan yang bukan isteri dia sebagainya. So dia kata, Allah buat kamu, dan apa kamu buat? So tak salah. Semua kita buat dengan Allah Ta'ala buat sama je. Bila dia kata contoh macam bila kita kata gajah. Bila gajah gerakkan belalai. So bila belalai gajah tu pukul orang. So kita kata siapa pukul orang? Gajah kan? Macam itulah. Jadi bila kita buat apa-apa, kita gerakkan yang bergerakkan kita Allah Ta'ala. So kalau kita apa pun jadi, so yang buat tu Allah, dia kata. Orang macam ni kita jumpa sepak. Lepas tu kemudian bila dia kata pasal, Allah yang buat. Bila dia rasa sikit. Sebab dia nak bagi apologetik untuk maksiat yang dia buat. Ini sifat ketiga orang yang ikut mutasyabihat.
Yang keempat, diorang apa-apa akan mengikuri perkara-perkara pelik dan masalah rumit. Macam biasa bincang zat Allah Ta'ala. Atau persoalan sebelum alam jadi, apa jadi? Ataupun apa bahan jadi manusia? Bahan jadi alam ni. Yang kes keluar Nur Muhammad tu. Sebab itulah dia kata, Allah Ta'ala kata kun. Kepada siapa Allah Ta'ala kata? Mesti ada barang dia kata. Kalau geng sesat daripada Singapura, dia kata zat. Allah kata pada zat. Yang geng yang sesat satu lagi kata Allah kata pada Nur Muhammad. So semua, everybody, dia masuk pada kerumitan. Sedangkan apa yang dibincangkan bukan itu pun. So Allah Ta'ala boleh mencipta tanpa ada objek. Kalau kita betul nak cakap kun, yang benda ada, kita tukarkan, kita cakap. Tapi Allah Ta'ala tak perlu. Apa Allah Ta'ala mahu benda tu terjadi, dia nak terjadi, dia sebut jadi, maka benda tu jadi. Tidak perlu kepada objek. Diorang kata apa objek? Ni rumit kan ni? Merumitkan keadaan. Macam juga golongan apa yang kata apa kalau Allah Ta'ala bergerak, maka dia ada apa dia kata macam Allah Ta'ala turun. Dia kata turun macam mana? Dia ekorilah. Kita pada ahli sunnah, bila kita kata Nabi kata bila sepertiga akhir malam Allah Ta'ala turun ke langit dunia, Allah Ta'ala berseru, tak adakah siapa yang nak minta aku berikan? Saya pernah bertaubat, aku berikan taubat. Saya pernah ampun, aku ampunkan. Tiap-tiap malam Allah Ta'ala seru. Kita beriman dengan hadis berkenaan, kita fikirkan cara Allah Ta'ala turun. Kita bincang pun turun macam mana. Yang kita isi adalah kita bangun malam untuk doa pada Allah Ta'ala, minta hajat kita. Itu iman kita. Kita beriman macam Allah Ta'ala mendengar. Kita tak perlu fikir macam mana Allah Ta'ala mendengar, cara apa, alat apa, tak. Kita beriman dengan Allah Ta'ala mendengar, kita merayu pada dia, ya Allah, ya Allah. Kita lafazkan suara kita ketika berdoa. Sebab tu doa sebenar, kena lafaz. Sebab tu Nabi berdoa, para sahabat dengar. Sebab bila kata Allah Ta'ala sami'ud doa, mendengarkan suara, yasma'ul aswad. Yang orang ni kata mengetahui apa dalam hati, betul. Tapi mendengar suara, sebab tu kita lafazkan. So basically kita beriman untuk beramal. Kumpulan sesat ni bukan. Dia sibuk, pusing, tak gimana. Pusing yang turun rahmat Allah Ta'ala. Pusing, tapi tak bangun malam pun. Dia ajar pula pergi kayu kokak lah. Dia ajar cari koloni tasbih ni lah. Lambang capal. Dia ajar benda tu, dia tak ajar bangun malam. Dia tak ajar untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Dia tak ajar rayu pada Allah Ta'ala. Dia suruh rayu pada wali dia. Ajar supaya pergi kubur. Kalau orang tak nampak juga, saya tak faham. Kumpulan-kumpulan sesat ni memang sentiasa ajak kepada benda-benda karut. Bawa jual inilah, jual itulah. Jual kayu inilah, kayu itulah. Semua sekali tujuan dia untuk memerangkap orang awam supaya dia dapat kutip harta. Nah, ini sangat bahaya. Kadang-kadang benda macam ni yang kita perhatikan dengan jelas. Ia bukan ajaran agama. Padahal kita disuruh untuk beriman tentang masalah Allah turun, kita tak terfikir macam mana. Kita faham kalimah turun. Faham kalimah tak tahu cara. Yang kita kena buat adalah bangunlah malam. Itu cara kita beriman. Kita beramal. Beramal dengan kita beriman untuk beramal. Beriman untuk beramal. Okey. Sifat kelima mereka adalah berdebat dengan batil. Berdebat dengan yang batil. Okey, berdebat dengan batil ni kalau kita lihat macam ini biasa ayat keluar. Bila kalau atas buku Quran dan surah Ghafir ayat kelima, wajadalu bil batili liyudhidu bil haqq. Wajadalu bil batili liyudhidu bihil haqq. Mereka berjidal, membantah dengan yang batil. Antara yang batil zaman sekarang simple je. Contoh kadang-kadang mereka buat apa? Bila mereka buat kan tanpa hujah. Contoh dia kata ustaz tu buat. Atuk kita buat. Takkan mufti tak tahu? Ayat-ayat macam tu adalah salah. Sebab kita dalam konteks agama, kita tak dipertanggungjawabkan dengan kesilapan orang. Kalau mufti silap, kalau ustaz salah, dia salah, ustaz tu bukan Nabi. Ulama yang kita ikut bukan Nabi. Nabi takkan silap. Ustaz boleh salah. So basically kalau kita faham macam tu, mana kesilapan ustaz tu benar, dan kita kata tak apalah kalau ustaz tu salah, kalau dia berusaha cari dan sebagainya, dia silap satu, macam Imam Ghazali. Silap. Dia silap dalam masalah fatwa dia. Contohnya, macam dia kata kasyaf ni, nanti kita belajar dan tajuk ada ujung nanti, tentang apa kaedah baru kita nak kenal orang sesat ni, dia boleh kata kasyaf sebagai tanda atau dalil bagi pemahaman agama. Jadi kita bincang. Walaupun Imam Ghazali dia silap kat situ. Tapi dia berijtihad. Dia silap dapat satu. Dia betul dapat dua. Kita bukan disuruh ikut kesalahan dia.
So basically bila orang tu kata imam masjid negara tak buat. Saya ingat sekali ada sekali tu. Anda bawa ta'ala kakak ni kan. Suami dia berjanggut. Lepas tu kemudian bila saya mengajar, saya sebutlah tentang sunnah-sunnah fitrah. So suami tu pegang janggut bila dia kata simpan janggut tu adalah sunnah fitrah, suami dia pegang janggut kan. Lepas tu bini tu kata, tapi ustaz, dia kata, saya kata, ya sunnah Nabi, Nabi suruh panjangkan janggut. Lepas tu dia kata apa? Dia kata, tapi ustaz, imam masjid negara tak buat. Ada tak janggut? Saya kata, Islam tu dalil kita pegang Quran, sunnah, ijma', qiyas. Nombor 5 ni jangan letak imam masjid negara. Jangan letak Ustaz Adli. Jangan letak Tok Guru sekian. Tok Guru tu bukannya Nabi. Bukan Nabi. Hatta kalau macam sekarang macam kita apa macam bila mati Syiah kan, orang Syiah yang mereka ni bekerja untuk rosakkan Islam. Ini jelas-jelas terangan. Mereka boleh merosakkan Islam, kan, kutuk para sahabat, kan, tolak sumber agama. Tapi bila mati kita tengok ada apa orang tertentu, nama-nama figure-figure tertentu berrasa kasihan, doa kebaikan dan sebagainya. Kita pada konsep ni kita tak ni pun pada orang berkenaan. So orang Syiah ni lebih tepat kedudukan dia macam orang munafik pada zaman Nabi dahulu. Mereka tak ada pun Islam tak pernah rugi. Tapi setengah orang kata inilah punca kekuatan. Tak ada. Mana pernah Iran kongsi pada kita nuklear yang dia tahu. Teknologi. Pernah Iran kongsi? Tak ada. Dia kongsi apa? Dadah. Daripada beberapa tahun lepas, orang Syiah datang, Iran datang ke Malaysia, bawa dadah punya banyak. Datang kita kata dia orang saudara kita. So kena jaga sikit lah. Tapi orang kata ustaz ni sokong sekian. Saya kata dia orang boleh silap. Dia ustaz, dia tok guru, dia bukan Nabi. Dia bukan Nabi. Yang sebab itu kita kena tengok kat sini, membantah dengan apa, bermujah, berbatil dia, pertama dengan tanpa hujah. Debat tanpa hujah. Contoh macam dia kata ustaz ni. Ustaz bukan dalil. Sebab kita ada Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Ni, nombor 5 ni bukan ustaz. Okay. Kedua, debat dengan kelang kabut. Yang mana kita kata apa? Dengan kebatilan setelah muncul kebenaran kan. Okay. Maksud dia kalau dia kata dia kata berdebat macam kumpulan sesat ni, kita tak payah jumpa pun sebenarnya. Tak payah ajak berdebat. Tapi macam kadang-kadang bila keluarga diorang minta tolong, kita jumpa tu untuk penuhi hajat je. Sebab kalau ikut pada asalnya, memang salafus soleh mengelak untuk bertembung atau berjumpa dengan kumpulan sesat ni. Terutama macam geng-geng sesat. Saya ingat sekali ada seorang bila dekat Perlis, saya terang tentang tajuk masalah zikir hasbi rabbi jalallah tu ada kesyirikan. So ada geng sesat ni tak puas hati nak ajak debat. Saya tak layan lah. Dah nama saya pun tak tahu dengan betul. Dia sibuk nak debat dengan saya. Dia kadang-kadang macam ni, dia suka nak cari populariti. Ini masalah dia. Sebab tu memang diorang elakkan. Maksud tu Imam Malik bin Anas berkata, perdebatan dalam agama mewujudkan perbantahan, menghilangkan cahaya ilmu daripada hati, mengeraskan, meninggalkan perasaan dendam. Okey, sebab tu salafus soleh tu dia tak masuk dalam perdebatan-perdebatan rumit tanpa ilmu. Kalau dia nak buat juga dia untuk menjelaskan kebenaran saja. Stop dari situ. Tak ada lebih dari berkenaan. Baik. So itu yang ke-10 perkara berkenaan. Insya-Allah nanti kita sambung lagi. Ada lagi 4 kot. 4. 1 2 3, 4 ada 4 lagi. Ada 4 lagi yang dikatakan sebagai apa? Sebagai tanda-tanda kita mengenal kumpulan ajaran sesat ni. Dan ketaksuban mereka. Okey. Baik. Saya sebenarnya macam biasalah tak nampak. Apa hal tak nampak, saya tak ni enggak. Saya try tengoklah kot nampak apa nama? 16 komen jap. Okey, kejap. Okey, tak ada soalan. Alhamdulillah. Okey, nanti insya-Allah kita akan sambung lagi pada masa yang akan datang. Insya-Allah nanti kita akan bincangkan sambungan berkenaan dengan tajuk ini. Siri keempat nanti last sekali lah. Berkenaan dengan tanda-tanda atau ciri-ciri ajaran sesat dan ketaksuban pengikut-pengikut mereka. Baik, wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.